terlalu nak cepat, nak jump to conclusion. Saya istilahkan berdasarkan banyak contoh penghujahan beliau sebagai no-druth logic. Saya fikir, saya rasa saya dengar hujah dia ni banyak benda yang agak ada banyak pencanggahan. Dia suka guna istilah apa? Dia keluarkan terma tanakut. Satu percanggahan. Jadi saya bila saya dengar hujah-hujah banyak je pencanggahan. Jadi saya membantah ni kat situ. Ini asas dia. Kenapa? Okey, kalau mungkin ada orang tanya, kenapa kau kata dia Ustaz Freemason semua? Ini asas dia. Bukankah sama pattern hujah dia? Kamu kata bahawa orang hari ni ramai orang duk cakap dajjal, membuat orang tu pasif, pesimis. Cuba cari dekat YouTube video yang Sidang Kalam no-druth ni buat, semua mesti banyak. Nak kata semua tu mungkin sebab saya tak tengok semua lagi lah. Tapi boleh katakan jika tidak separuh lebih ataupun 80%, mesti 50% mesti dia akan cakap Freemasonry, New Age, Batiniah. Kamu yang membuat orang paranoid. Kamu tak fikir ke? Wahai Ustaz no-druth, bukankah sama pattern dia? Kamu kata orang yang hari ni dia cakap pasal Dajjal ni, Dajjalistik, Dajjalism ni, bukankah kamu membuat pattern yang sama? Kamu membuat sikit-sikit Freemasonry, sikit-sikit Batiniah, sikit-sikit New Age, sikit-sikit sihir jin. Kamu tak nampak ke pattern hujah kamu ni bercanggahan dengan apa yang kamu katakan? Saya mulakan dulu dengan kritikan saudara Benz pada no-druth logic. Beliau ada istilah kata no-druth ni dia ada logik dia sendiri, dan seolah-olah beliau nak menggambarkan bahawa pendirian saya ini banyak yang bercanggahan. Banyak. Baik, bagi yang tunggu untuk saya respon berkenaan dengan teori konspirasi dan sebagainya, I will talk about this but later. Saya nak awak lihat metodologi Brother Benz Ali dulu. Okay? Sebab beliau mengkritik metodologi saya ataupun manhaj saya ataupun cara saya berfikir. Dia mengatakan bahawa ada banyak percanggahan. Baik. Dia kata saya banyak guna istilah tanakut. Dan beliau kata saya sendiri buat banyak percanggahan. Tanakut ni dalam kalau nak terjemah bahasa Melayu maksud percanggahan. Okay. Jadi seolah-olah beliau nak kata saya buat apa yang saya cakap. Dan saya kata jangan buat benda tu tapi saya buat. Okay. Sebelum tu nak capai piawai perbincangan kita ni, kita kena define dulu. Perlu definisi maksud tanakut ini apa. Sebab ini serius. Kan, bagi seseorang yang melontarkan idea, melontarkan pandangan di ruangan awam, tetapi pandangan itu banyak perjanggahan, itu isu serius. Okay? Jadi bila saudara Benz mengatakan saya buat begitu, maka saya rasa saya berhak untuk defend myself. Sebab kalau saya banyak buat percanggahan, maka it's a very serious matter. Very serious matter. That means saya tak boleh lontarkan pandangan. Dan kalau benar, dan kalau saya setuju dengan kritikan tersebut, saya sendiri akan berhenti untuk melontarkan pandangan. Okay? Tetapi sayangnya, saudara Benz tidak memberikan takrifan tanakut itu apa. Kita tak boleh senang-senang kata, oh dia bercanggah. Di mana pencanggahan dia? Dan apa definisi pencanggahan yang anda pegang? Okay? Kalau dalam istilah mantik, istilah ilmu logik klasik, tanakut ini apa maksud dia? Sesuatu yang la yartafi'an wa la yajtami'an. Ataupun terbalik, la yajtami'an wa la yartafi'an. Dua perkara, okay, yang tidak boleh bergabung dan tidak boleh tak ada dalam masa yang sama. Okay, contoh, cawan ini ada. Okay, saya tak boleh kata cawan ini ada dan tidak ada dalam masa yang sama. Kalau saya kata cawan ini ada dan tidak ada dalam masa yang sama, itu tanakut. Okay, kerana ada dan tidak ada tidak boleh bergabung dan tidak boleh terangkat dalam masa yang sama. Saya juga tak boleh kata bahawa cawan ini tidak ada dan ada dalam masa yang tidak ada. Tidak ada dan tidak ada. Buat dua penafian dekat situ. Tak boleh. Dia sama ada atau tidak ada. There is no third option. Okay? There is no third option. Jadi bila kita kata sebuah kenyataan itu tanakut, kalau saya kata cawan ini ada dan tidak ada, maka itu tanakut. That is tanakut. Jadi bila anda mendakwa bahawa saya buat tanakut, you have to give an example. Dan saya macam perasan bahawa saudara Benz memberikan satu contoh tanakut yang saya buat, iaitu isu Dajjalism. Dia kata begini, dia kata no-druth ni ataupun Ustaz no-druth ni, dia kritik orang-orang yang terlalu obses dengan Dajjal. Kan? Ini saya rephrase your statement. Saya tak ingat exactly your statement, maka saya rephrase. Ustaz no-druth ni kritik orang yang terlalu obses dengan isu Dajjal, paranoid dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kan, Ustaz no-druth
kata apa? Dia banyak bercakap tentang Dajjal, dia banyak bercakap tentang Freemasonry. Kan? Jadi bagi pandangan saudara Benzali itu adalah percanggahan. Dia cakap ini tak cukup ya, why ni kan? Awak tak kena pun dengan takrifan tanakut tu. Itu bukan tanakut. Sedangkan dalam statement yang awak nukil daripada saya tu, kan? Ada dah penjelasan kat dalam. Kan? Ada dah penjelasan kat dalam. Yang saya kritik apa sebenarnya? Saya kritik orang yang bercakap berkenaan dengan Dajjal, bercakap tentang Freemasonry dan melumpuhkan masyarakat. That is the keyword. Kita bila dengar hujah orang, kita kena tangkap dia punya key statement, dia punya kita kata punchline dia ataupun the most important istilah yang dia guna to summarize his point. Isu yang saya guna adalah melumpuhkan. Jangan sampai ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ulama kita bercakap tentang Dajjal, bercakap tentang Freemasonry sampai melumpuhkan masyarakat. Macam mana nak bercakap tentang Freemasonry dan Dajjal sampai melumpuhkan masyarakat? Itu yang saya kata. Ada orang bercakap tentang Dajjal, seolah Dajjal ni macam Tuhan. Maha berkuasa. Semua dia tahu. Kan? Ada orang macam tu. Ada orang melihat kita. Kan? Itu Dajjal, ini Dajjal, semuanya Dajjal. Seolah macam Dajjal ni, ala kulli syai'in qadir. Kan? Dan orang-orang yang dengar selalu kena indoktrinasi dengan Dajjalism ini, mereka jadi lumpuh. Saya biasa jumpa orang macam ni. Kan? Tanya dia, so what you gonna do about this? Oh, kita nak buat macam mana ni dah akhir zaman. Kan? Selalu cakap macam tu. Seolah-olah macam fatalistic. We cannot do anything because ini dah akhir zaman. Ini zaman Dajjal. Saya tentang benda ni. Saya sangat menentang benda ni. Jadi apa yang saya sampaikan sebenarnya? Saya kata, kita jangan paranoid. Dalam masa yang sama, kita jangan delusional. Okay? Jangan elak untuk jadi paranoid saja. Kena elak daripada jadi delusional. Paranoid itu apa? Oh, semuanya Dajjal, jadi takut sampai jadi lumpuh. Sampai tak boleh buat apa-apa. Sampai takut nak buat apa-apa. Itu kita kena jauhi. Dalam masa yang sama, kita jangan delusional. Delusional ni maksud, fakta yang ada kita nak nafikan. Kan saya bawa dalam pembentangan saya tentang Freemasonry dan Sufi Batini. Saya kata isu Freemasonry dibincangkan dalam Parlimen. Tun Hussein On sampai menubuhkan satu badan ulama mengkaji jawatan kuasa ulama untuk keluarkan fatwa berkenaan dengan Freemasonry ni. Dan baca, boleh tengok video saya. Ini isu serius. Ini dibincangkan dalam Parlimen. Dan ada badan pengkaji yang ditubuhkan, yang terdiri daripada para ulama pada waktu itu. Okay, so ini fakta. Dia orang ada. Dan tengok apa rumusan pengkaji-pengkaji tersebut. Tengok apa rumusan dia yang dipersetujui oleh Tun Hussein On. Jadi kita tak boleh nak kata, oh isu ni tak penting. Benda ni penting. Mereka ada ancaman. Mereka ada ancaman daripada negara. Mereka sebahagian akidah-akidah yang mereka bawa itu ada ancaman pada dunia Islam. Kan? So don't be delusional. Kita nak elak paranoid, kita jadi delusional. Ini ifrat dan tafrid. Kita kena ambil jalan tengah. Sebab tu dalam pembentangan saya tentang Sufi Batini dan Freemason tu, saya kata macam ni. Saya kata, kita cerita tentang Dajjal. Jangan berhenti cerita pasal Dajjal. Sebab Rasulullah pun ingatkan kita, akhir zaman nanti orang dah tak, di mimbar-mimbar dah tak ada imam untuk cakap tentang Dajjal. People do not want to speak about Dajjal anymore. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Musa, Nabi kata akhir zaman nanti orang akan yukadzibuna ad-Dajjal. Orang akan mengatakan Dajjal ni tak wujud. Kan? So ini mukjizat Nabi SAW. Sebab memang ada orang yang menafikan kewujudan Dajjal as a physical person. Kan? Saya melihat saudara Benz Ali punya position agak vague. Agak vague. Saya tak dengar beliau nafikan Dajjal ni tidak wujud sebagai seorang manusia. Tapi yang saya tangkap seolah-olah macam beliau berpegang bahawa Dajjal ni is just a symbol. Okay.